Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi darsin jadidin wa ma'akum al-ustaz Taufiq Ismail. Taib insyaallah fi hadha al-mar'i sanunhi darsana 'an an-nasri fi 'asri sadr al-Islam. Al-yawm sayakun al-hadithu 'an الأفكار الرئيسة والصور البلاغية. انتظرنا بعد الفاصل. Ahlan bikum mujaddadan, selamat datang kembali. Kita mulakan terlebih dahulu dengan al-afkar ar-ra'isah, isi-isi utama yang ada dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam buku teks kita di muka surat 83 terdapat 4 isi utama. Yang pertama, min mas'uliyatil muslimina lil khalifati, di antara tanggungjawab orang-orang Islam kaum muslimin terhadap pemimpin, ayyuawinuhu, iaitu membantu pemimpin tersebut. Bantu dia, pandu dia, tolong dia. Bila nak tolong ni? Bila nak bantu ni? Idza aqama fihim syari'atallahi wa nahjar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza aqama, apabila dia mendirikan, fihim, dalam kalangan kaum muslimin, syari'atallahi, akan syariat Allah, wa nahjar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila seseorang pemimpin itu mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memimpin selari dengan panduan yang dibawa oleh Islam itu sendiri, pada waktu itu menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, membantu pemimpin tersebut. Dan menjadi tanggungjawab kita juga sebagai kaum muslimin terhadap pemimpin, wa ayyuqawimuhu, iaitu memperbetulkan dia, wa yuslihuhu min amrihi, dan juga memperelokkan, memperbaiki min amrihi, daripada perintahnya. Jadi menjadi tanggungjawab kita juga memperbetulkan perintah yang disuruh kita lakukan. Bila tu? Iza akhta'a wan harafa, apabila dia tersalah dan terseleweng, tergelincir daripada landasan yang betul. Jadi menjadi tanggungjawab kita juga ialah memperbetulkan pemimpin sekiranya pemimpin tersebut tersalah ataupun tergelincir daripada landasan sebenar. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Jadi tanggungjawab kita ada 2. Satu, membantu pemimpin sekiranya dia benar, dan memperbetulkan pemimpin sekiranya dia tersalah. Itu isi yang pertama. Yang kedua, khairul wulati, sebaik-baik pemimpin, manittasafa, ialah pemimpin yang bersifat bitawadu'i, dengan sifat tawadhu', rendah diri, tak angkuh, tak sombong dengan jawatan yang disandang. Wasidqi, begitu juga bersifat dengan as-sidqi, benar dengan kata-katanya. Wal amanati, dan memiliki sifat amanah, jujur, tak seleweng, tak makan rasuah dan sebagainya. Wal adli, dan adil. Ini sangat penting. Wa musa'adatid dha'ifi, dan bersifat juga dengan sifat sentiasa ingin membantu mereka yang lemah. Inilah di antara sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu pemimpin yang terbaik. Yang ketiga, amarahum Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bil jihadi, telah menyuruh akan mereka itu kaum muslimin oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bil jihad, supaya berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah. Maksudnya Abu Bakar dalam khutbah beliau menyuruh, meminta, memerintah orang-orang Islam kaum muslimin supaya berjihad di jalan Allah. Wa nahahum, dan beliau juga mencegah mereka, melarang mereka itu kaum muslimin anirtikabil fawahishi, daripada melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan isi yang keempat, anak-anak, beliau memperkatakan soal wujubu ta'atil wali, kewajipan mentaati pemerintah itu, madama fi ta'atillahi wa rasulih, selagi mana pemimpin tadi mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu tidaklah secara mutlak. Ia tergantung kepada sejauh mana pemimpin tadi mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wala ta'ata lahu, dan tidak sekali-kali boleh mentaati lahu bagi pemimpin
fil ma'siyati, pada perkara maksiat. Jadi kalau pemimpin kita suruh kita buat benda maksiat, benda mungkar, maka kita tak wajib untuk mentaati perintah tersebut. Inilah 4 isi utama yang ada dalam khutbah beliau. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat perkara yang terakhir, iaitu as-suwar al-balaghiyah, bentuk-bentuk balaghah, contoh-contoh balaghah yang ada dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terdapat 5 suar balaghiyah dalam khutbah beliau sebagaimana yang telah dikeluarkan di dalam buku teks kita. Yang pertama, al-uslubul insya'i. Ada uslub insya'i dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq. Terdapat 5 contoh uslub insya'i yang ada dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, ayyuhan nas. Ayyuhan nas merupakan uslub insya'i jenis talabi kerana ia menggunakan tariqah an-nida. Yang kedua, fa'inuni. Yang ketiga, faqawwimuni. Yang keempat, ati'uni. Dan yang kelima, qumu. Jadi keempat contoh yang saya sebutkan ini merupakan uslub insya'i jenis talabi menggunakan tariqah al-amru, iaitu fi'il amar. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Ini surah balaghiyah yang pertama dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu al-uslub al-insya'i. Yang kedua pula anak-anak, surah balaghiyah yang ada dalam khutbah beliau ialah adrubul khabar. Sebut betul-betul adrubul khabar, daripada darbun, bukan adrab, bukan adrib, adrubul khabar. Jadi anak-anak seperti biasalah dalam peperiksaan jangan tulis adrubul khabar, ya, tulis al-khabar ataupun kalamul khabar. Baiklah, jom kita lihat contoh-contoh uslub khabari yang ada dalam khutbah beliau. Terdapat 3 contoh. Yang pertama, as-sidqu amanatun. Yang kedua, wal kadhibu khiyanatun. Jadi kedua-dua contoh ini merupakan uslub khabari jenis ibtidai. Kenapa jadi ibtidai? Kerana tidak ada sebarang taukid dalam ayat tersebut. Contoh yang ketiga pula adalah fa inni qad wallitu alaikum. Contoh ini merupakan uslub khabari jenis inkari kerana terdapat di dalamnya 2 taukid. Yang pertama inna, yang kedua qad. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, surah balaghiyah yang ketiga dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq adalah at-tibaq, iaitu dalam satu ayat terdapat 2 perkataan yang berlawanan antara satu sama lain. Terdapat 2 contoh tibaq dalam khutbah beliau. Yang pertama, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Dalam ayat ini terdapat perkataan berlawanan yang menjadi tibaq, iaitu ahsantu dengan asa'tu, dan ini adalah tibaq ijabi kerana yang lawan itu adalah perkataan dengan perkataan. Kalau salbi dia mesti lawan menggunakan la. Di sini tidak menggunakan la, maka ia merupakan ijabi. Baiklah, contoh yang kedua, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza asaitu Allah wa rasulah fala ta'ata li alaikum. Di sini terdapat perkataan berlawanan, iaitu pada perkataan ata'tu dan asaitu. Ata'tu lawan asaitu. Ini juga jenis ijabi. Inilah surah balaghiyah yang ketiga. Manakala surah balaghiyah yang keempat, as-saja'u. Terdapat 2 contoh as-saja'u di dalam khutbah beliau. Yang pertama, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Jadi contoh ni kalau kita lihat sama seperti contoh tibaq tadi. Yang membezakannya adalah pada perkataan mana yang kita highlightkan. Kalau contoh tadi dalam tibaq, perkataan yang kita highlightkan adalah ahsantu dengan asa'tu, maka jadi tibaq. Tapi dalam contoh sajak yang saya bacakan ini, ia melibatkan 2 perkataan yang di hujung ayat tersebut. Pertama perkataan fa'inuni, yang kedua perkataan faqawwimuni, yang mana kedua-duanya itu berakhir dengan huruf yang sama, iaitu huruf ya. Maka di sinilah berlakunya as-saja'u. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Contoh yang kedua, as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun.
Jadi di sini ada saja, iaitu pada perkataan amanah dengan khianah, yang mana kedua-dua perkataan ini berakhir dengan huruf yang sama, iaitu ta marbutah, dan ini merupakan as-saja'u. Dan yang terakhir, surah Balaghiyah yang terdapat dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq ialah al-muqabalah. Kita recall balik, kita ingat balik al-muqabalah ni apa dia? Iaitu ada 2-3 ayat, yang mana ayat pertama ada perkataan-perkataan dalam ayat yang pertama berlawanan dengan perkataan-perkataan di dalam ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga secara tertib. Ini disebut sebagai al-muqabalah. Kalau tibak, 1 lawan 1, muqabalah sekurang-kurangnya 2 lawan 2 ataupun lebih daripada itu. Baiklah anak-anak, jom kita semak apakah contoh-contoh muqabalah yang ada dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq. Kalau kita tengok dalam buku teks kita terdapat 2 contoh muqabalah. Yang pertama, as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Ini adalah muqabalah. Jadi kalau kita tengok dalam sajak pun ada, dalam muqabalah pun ada. Dia ayat yang sama, tetapi yang membezakan adalah pada perkataan mana yang kita nilaikan. Kalau dalam sajak kita tengok 2 perkataan terakhir, tetapi dalam muqabalah kita lihat kepada perkataan-perkataan berlawanan di dalam ayat tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada ayat yang kita bacakan tadi, as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun, terdapat lebih daripada 1 perkataan berlawanan, iaitu perkataan as-sidqu lawan dengan perkataan al-kadhibu, perkataan amanatun berlawanan dengan perkataan khiyanatun, dan lawan itu secara tertib. Jadi ayat yang pertama lawan dengan ayat yang kedua. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan yang kedua, contoh muqabalah yang ada dalam khutbah beliau, wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta urji'a 'alaihi haqqahu. Jadi betulkan baris urji'a tu. Dalam buku teks dia tulis urji'u. Kita kena baca urji'a sebab sebelumnya ada hatta. Baik, sambung lagi contoh, wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu. Sama juga, lepas daripada hatta kena baca akhudha, bukan akhudhu. Jadi ayat yang kita bacakan ini merupakan contoh muqabalah kerana terdapat di dalamnya beberapa perkataan dalam ayat yang pertama berlawanan dengan beberapa perkataan pada ayat yang kedua, iaitu pada perkataan ad-dha'if lawan al-qawi, urji' lawan akhudh. Ini adalah contoh muqabalah. Jadi alhamdulillah anak-anak, kita dah selesai 5 suar Balaghiyah yang ada dalam khutbah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jika kana ladaikum su'alun aw istifsarun, tafaddalu uktubu fi at-ta'liqat. Wa bihadha nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.